apa yang dilakukan oleh Tajuddin ini telah melondehkan segala-galanya. Kluster-kluster mahkamah ini hanya mahu menyelamatkan tengkuk mereka. Melibatkan dua orang saja, dua orang pemimpin, Zahid dan bosku Najib lah. Kan? Ada permisahan. Negara itu lebih penting daripada parti politik. Parti politik ni boleh datang dan pergi. Pemimpin boleh datang dan pergi. Tapi kerajaan ni kita nak satu kerajaan yang stabil. Zahid Hamidi itu sendiri bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Dan kali ini sebagaimana yang dijanjikan minggu lepas, kita akan bincangkan satu lagi topik yang sama, iaitu bertajuk Perang Saudara dalam UMNO bahagian kedua. Dan kita melihat bahawa berlakunya perkembangan dalam masa seminggu apabila kita melihat bahawa Tok Mat Datuk Muhammad Hassan telah membuat satu kenyataan seolah-olah menyalahkan tentang terhadap sistem yang berlaku dalam UMNO sendiri, dan beliau secara terus terang mengatakan bahawa Najib dan seorang lagi iaitu Zahid adalah punca kepada masalah dalam UMNO itu sendiri. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang kita dah bincang pada minggu lepas, kita mempunyai seorang hos jemputan yang cukup istimewa pada hari ini. Beliau mempunyai pengalaman selama 50 tahun dalam UMNO sendiri, sehingga sekarang beliau masih lagi menjadi ahli UMNO, dan beliau juga terlibat dalam Majlis Tinggi UMNO selama 10 tahun. Majlis Tinggi UMNO adalah a powerhouse of the party, a powerhouse of the country. Jadi bersama kita ialah Datuk Datuk Seri IR Zain Muhammad. Selamat datang Datuk ke studio ya. Jadi Datuk, adakah benar perang saudara itu telah berlaku dalam UMNO? Semua orang bertanya tentang benda ni, Datuk. Jadi what do you think of this? Saya ingat dia punya term tu peperangan saudara dalam UMNO ni dia dah jadi macam apa ni, Rusia dengan Ukraine ni war lah. Perang dunia lah. Perang dunia lah. Belum sampai tahap tu je lah. Tapi saya rasa bahawa daripada segi di apa ni, akar umbi ni yang apa ni mendominasikan pemikiran daripada kalangan ahli UMNO dan juga daripada rakyat ni, dua tokoh dalam UMNO ni merupakan satu liability lah kepada UMNO. Sebagaimana yang Tok Mat sendiri bercakap, dia selaku timbalan Presiden UMNO terkini, dan dia orang yang hampir dengan the powerhouse yang dalam mengurus takbirkan UMNO ni, berpendapat bahawa Najib Razak dan juga Zahid Hamidi ni pada hari ini merupakan satu liability yang besar kepada UMNO. Saya bersetujulah dengan pandangan beliau kan, walaupun beliau nak kata ada perkara-perkara yang dipetik out of context lah, tapi secara umum dan asasnya itulah dia merupakan satu refleksi di kalangan kepimpinan UMNO, dan memang sebahagian besar daripada ahli UMNO termasuk pemimpin sama ada secara terang ataupun secara berselindung berkendakkan dua tokoh ni secara terhormat keluar meninggalkan dan menyerahkan parti ni. Kerana kalau kita ambil daripada segi yang lazimnya di dalam majlis tinggi, mana-mana tokoh, mana-mana pemimpin UMNO
yang menghadapi masalah legal lah, orang kata ada masalah apa ni, undang-undang, dia bergundur. Contoh masa zaman Tan Sri Mat Taib, masa zaman apa ni Hetoyo, dan apa ni, banyak contoh lagi lah yang kita boleh ambil, bahawa dia ambil moratorium, dia bunuh, dan kalau selesaikan masalah dia come back. Itu daripada segi tradisi dan juga lazimnya dalam tu. Tapi sekarang ni perkara ni tak berlaku. Apa sebab? Apa sebabnya? Itu yang kita menjadi satu, orang kata, kebengangan lah. Kebengangan. bengang lah fikir. Kalau kita dapat flu, kita rasa kita punya kepala heavy. Tapi dengan keadaan ni, tapi Datuk Seri, dalam masa seminggu selepas kenyataan Tajudin, kita melihat bahawa Tok Mat seolah-olah cuba tikam belakang Najib, so apa saya tak fikir apa ni, Tok Mat ni jenis orang yang suka main belakang orang ataupun tikam belakang orang semua, tapi mungkin cara penyampaian dia tu adalah satu penyampaian cukup berhemah, ikhlas. Ikhlas tu, dan dia merupakan jenis yang manusia yang doesn't want to rock the boat dari segi dia punya terlalu. Itu dia punya style. Dia nak supaya semua keadaan macam kita menarik rambut dalam tepung, biar rambut tu tak putus, biar tepung tu tak apa ni, tak berserak, kan. Dan saya fikir dalam keadaan yang normal, benda tu boleh dicapai, kan. Jadi kalau ni, tapi sekarang ni dalam keadaan UMNO yang tak normal, kan. Datuk, apabila Tajudin mengeluarkan statement yang menyentuh soal Tok Mat, dia kita tak boleh pakai, dan kemudian diikuti pula dengan kenyataan yang terkini tu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Saya bila mengikuti kenyataan Tok Mat yang dikeluarkan oleh Asia Sentinel tu and all that, dan dia bercakap, dia kata, oi, even kalau kita tengok Rafizi pun orang kata give a very commendable apa ni respon, kan, apa yang Tok Mat bercakap tentang isu yang terkini yang menyebabkan, orang kata, kebegangan ahli UMNO ni dalam menghadapi situasi keadaan apa ni, Datuk Seri Najib dengan Zahid, kan. Sebagai contoh lah, kan, kalau kita imbas kembali, bila saja kita kalah dalam PRU yang ke-14, kan, tak sampai tempoh 48 jam, Datuk Najib telah pun bergundur, menyerahkan apa ni, jawatan Presiden Parti kepada apa ni, Zahid Hamidi, kan. Dan pada masa tu semua rakyat dan juga ahli UMNO berasa relief, kerana relief kita tahu daripada segi prinsip of accountability, kan, tanggungjawab, hakikat kebertanggungjawapan. Dia sebagai Presiden Parti, dia sebagai Presiden Barisan Nasional, dan you menghadapi peperangan pilihan raya, dan you kalah, dan dia ambil sikap bertanggungjawab, serah jawatan, okay? Dan kemudian proses dia nak menghadapi undang-undang tu yang terkemudian, dan bila proses tu dah berjalan dan dia dah didapati apa ni, bersalah, dan status dia sebagai apa ni, banduan, dan sekarang ni dia bebas ke hulu ke hilir kerana dia mendapat jaminan mahkamah untuk dia punya apa ni, last process of appeal. Daripada segi rule of law, due diligence, proses tu dah berjalan dan sedang pun berjalan, Tapi macam mana dia boleh dikembalikan balik kepada jawatan sebagai penasihat kepada Barisan Nasional, dan merupakan, orang kata, the prime
mover untuk menjadi jualkan kepada tokoh parti ni. Kalau Zahid selaku presiden tidak endorse kedudukan tu. Ya. See? Dan Zahid sendiri pun sekarang ni menghadapi masalah perundangan. Kan? Jadi sepanjang pengalaman Datuk Seri dalam UMNO, Datuk Seri melihat situasi sekarang ni adakah lebih teruk lagi dia bukan lebih berbanding teruk, daripada zaman dia saya nak sebut ni, dia lebih mencabar dan lebih luar biasa lah daripada yang lazimnya lah. Kalau yang lazimnya dulu kita menghadapi situasi ni, pemimpin utama yang terlibat dia berehat ataupun dia berundur diri. Macam untuk menyelamatkan parti, menyelamatkan keadaan dan parti. Kan kita daripada dulu pun UMNO ni, mana kita pernah meletakkan nasib kita kepada semata-mata kepada seorang tokoh dan pemimpin je. Pemimpin datang dan pergi. Dan UMNO ni dia kuat daripada segi sekian lama kerana dasar dan juga pemerintahan serta perkara yang dilakukan untuk memberikan kemakmuran dan kestabilan kepada rakyat dan kepada negara. Jadi cuba kita imbas kembali dalam tempoh yang kebelakang ni, berapa banyak waktu yang ditumpukan untuk mengurus takbirkan rakyat dan juga membina negara, daripada menguruskan politik peribadi. Kan? Jadi Datuk Seri, dan this is orang kata loss of resources, everything. Jadi kita orang kata hilang fokus, kita tak ada energy. Kalau dulu semua orang ada semangat, kita kalah pilihan raya, now kita nak reform diri kita balik. Kita dapat satu message yang clear kepada rakyat ataupun apa. Walaupun masa itu sebagai orang kata isu yang paling utama ialah isu 1MDB. Kan? Isu yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak dan keluarga beliau kan, dia menjadi sebagai itu. Tapi tak apa, parti accept daripada segi keadaan tersebut, dan kita mula orang kata secara bertatih susun balik parti. Dan alhamdulillah, dan kemuncaknya pada masa itu bila Zahid pun menghadapi masalah dan dia pun bercuti dan serahkan kepada Mak Hassan, then you can see the revival of the party di Pikak tu berjalan. Dan saya fikir bahawa proses tu tersekat besar pada hari ini. Datuk Seri, semasa peralihan tu, apabila Tok Mat memangku jawatan tu, adakah itu dalam satu keadaan yang terbaik untuk saya UMNO? Fikir dia dalam itu kita tak boleh nak orang kata that is the turning point. You neutralize the situation kan. Lepas tu saya ingat lagi bagi mesej yang disambut hebat oleh ahli-ahli UMNO. Kali ni kita tak nak tunggu orang kata 3+18 ke, nak tunggu pilihan raya. When come the time 3 years period, kita ada pemilihan parti balik. Kerana kat situlah dia proses peremajaan, proses rejuvenation, kebertanggungjawab balik yang dibuat. Masa dulu pun kita tak tunggu pilihan raya nak buat pilihan raya. Jadi apa motifnya apabila UMNO ni menangguhkan pemilihan tu sampai 18 bulan dan sebagainya? Kuasa tadi ni. Kuasa siapa tu? Kuasa orang yang mempunyai tampuk kuasa. Siapa? Terus terang tu. Kuasa tu orang yang bertanggungjawab. Aku presiden, kerana dalam pilihan raya yang nak keluarkan watika ni, it is my
signature. Tapi Datuk, semua orang dah tahu benda tu Kan? ahli MT buat apa Datuk? You sebagai bekas ahli MT, kalau you berada dalam kedudukan sekarang ni, apa akan you buat? Selalunya lah mesyuarat Majlis Tinggi ni didominasikan oleh Presiden lah. Jadi apa fungsi MT kalau macam tu? Dia ada, even masa dalam zaman saya MT pun kita tahu bahawa mesyuarat Majlis Tinggi ni, sebelum ada mesyuarat tinggi ni dah ada pre-council di antara Majlis Presiden lah. Dalam Majlis Presiden tu, siapa anggota dia akan layout lah apa yang dia punya informal hasil yang dia nak. Dan saya yakin sehingga ke hari ini the same practice is happening. Masa Datuk Presiden siapa? Masa saya zaman Pak Lah. Adakah cara yang sama dilakukan? Saya fikir masa zaman Pak Lah pun sikit lebih kurang sama jugalah. Okey, Datuk Seri. Datuk Seri, kita melihat Datuk Seri, kita melihat dalam UMNO sendiri ni, mereka begitu yakin, they are very confident yang mereka akan menang dalam pilihan raya, menang besar dalam pilihan raya akan datang. Adakah itu ada satu andaian yang betul ataupun macam mana? Dia bukan hanya confident Datuk Zani, because dia ambil the reflection apa yang berlaku dalam siri of pilihan raya kecil. Kemudian dengan pilihan raya negeri Melaka dengan Johor kan. Tapi kalau kita go deeper dan kita buat statistical analysis kan tentang hasil daripada keputusan pilihan raya tu, tak ada pun nak melambangkan sokongan yang kembali secara menggalakkan rakyat kepada UMNO dan kepada Barisan Nasional kan. But they manage to retain dia punya core supporter kan. But undi daripada pihak opposition ni dia split kan, kerana dia punya vote bank ni, dia punya split ni lebih besar daripada tu yang tapi kalau kita campur apa yang undi didapati oleh UMNO dan Barisan Nasional dengan the opposition, dan kalau you top up 5% yang voters didn't turn out untuk kepada tu, kebanyakan kawasan daripada Barisan Nasional ni akan kalah. Itu pada hakikat dia. Kan? Tapi kenapa? Jadi apa jaminan dalam pilihan raya umum ni bahawa dari opposition ni dia tak akan bersatu. Tapi sekarang ni kita dah dengar macam-macam strategi, dia dah realize dia nak kemah besar, nak itu, mana dia tahu dia mesti ada yang disebut untuk berjaya. Kena ke tepi perasaan, orang kata sentimen sendiri, dia panggil Tuan Hassan mutual political expediency. Satu sama-sama menang. Jadi opposition pun saya fikir dia belajar daripada apa yang berlaku dengan dengan pilihan raya ni. Kalau dia tak ada satu orang kata formula untuk share the same vote bank tu, jangan takkan menang. But kita BN ni, UMNO ni, now we are very overconfident. Belum ada dalam sejarah tau, walaupun senior leader macam Tajudin kena pecat kan? Belum ada dalam sejarah. Jadi adakah Datuk setuju dengan kenyataan Tajudin? Dia dah londehkan segala-galanya lah. Tajudin kata yang dia orang ni nak election cepat ni pasal apa? Adakah nak selamatkan tengkuk masing-masing? You agree with that? Dia macam ni lah. Kalau kita boleh selami niat dan perasaan Zaid dan juga Najib ni kan, berasaskan kepada keyakinan mereka untuk BN ni
menang dalam pilihan raya, dan dia yakin dia boleh menang mutlak. Menang mutlak maknanya dia boleh, UMNO ni boleh balik mendominasi politik negara ni macam PRU sebelum PRU 13. PRU 13 pun dia tak boleh dominasi lagi. I mean, in reality, you think that's what gonna happen? Kan? Maknanya kekuatan Najib Razak ni dengan kekuatan Zahid Hamidi ni boleh mengembalikan sokongan yang solid, yang mutlak kepada UMNO. Kerana kalau kita tengok mesej yang dia sampai dalam convention BN Sabah baru ni, dia tak nak menang CP-CP, dia kata. Kan? Nak kemenangan yang absolute. And you know why you need the absolute power? Kalau nak katakan berkuasa, sekarang ni UMNO berkuasa juga. Perdana Menteri tu, Datuk Ismail Sabri tu Vice President of UMNO. He's the Prime Minister. Itu yang Tajuddin kata, apa lagi yang korang nak? Masa hari Datuk, kalau apa ni kita tengok, UMNO ni tahu sebenarnya kemenangan di Johor, Melaka tu hanyalah bukan satu kemenangan yang orang kata mutlak lah. Tapi kenapa masih ada rasa confident tu? Rasa confident kita boleh menang lah apa semua kan. Lepas tu ada pula pemimpin kata inilah masa yang sebaiknya untuk mengadakan pilihan raya. The correct moment, the right moment. Jadi dia pun macam beri tekanan kepada Ismail Sabri supaya mengadakan pilihan raya dengan cepat. Yalah, saya fikir Tuan, dia ambil itu sebagai satu, orang kata, maklum masalah yang diterima hasil daripada pilihan raya umum negeri di Melaka dan di Johor lah. Jadi dia gunakan itu sebagai satu basis, dan juga dia tengok bahawa opposition ni, orang kata, rumah ni tak tersusun kan, macam kelang kabut, pecah, tak ada satu unifying factor kan. Tapi kalau kita boleh imbas kembali kan dalam PRU 14 yang lepas kan, kan pada masa itu walaupun PRU 13 keputusan pilihan raya amat tidak memperangsangkan kepada UMNO dan BN, but they managed to stay in power. Dan lepas tu isu yang bermacam-macam lah yang timbul and all that kan, until the tipping point tiba-tiba tipping point tu hidup di kalangan kita bila suddenly Tun Mahathir Mohamad bersetuju pula nak menjadi the opposition leader kan. Then the vote bank untuk orang yang menentang UMNO tu is consolidated. Kita tak tahu apa dia punya tipping point yang ke depan ni yang akan terjadi, dan we cannot write off. Datuk Seri, apa yang Datuk Zaini tak confident yang sangat ni kalau pilihan raya ni bahawa UMNO dengan BN ni akan menang besar? Saya melihat secara kita melihat dari segi pakatan tu, dia perlu mempunyai satu pakatan yang kukuh. Bagi yang pasti dia mendapat, orang kata, kemenangan yang besar lah. Tapi setakat ni kita tidak dapat melihat lagi. Belum nampak lagi. Jadi belum ada dia punya tipping point lagi. Kan? Begitu juga pada PRU 14. Sebelum 2016 17 you tak nampak dia punya tipping point. Tipping point itu pun wujud betul-betul akhir dekat 2018. Jadi sebagai strategis politik lah, what do you think will happen after this? The tipping point very simple. Dia nak menyelamatkan UMNO dan juga Barisan Nasional.
I'm sorry that I have to agree with Tajuddin Rahman. I have to agree dengan Tok Mak Hassan ni, Datuk Najib dengan Zahid Hamidi ni kena orang kata tinggalkan gelanggang lah, secara terhormat lah, kan. Nothing personal lah, but this is the situation. Dan adakah itu akan menjamin bahawa Barisan Nasional akan mendapat landslide selepas ni? Saya rasa kalau itu berlaku, we can almost guarantee lah UMNO and BN will come back stronger lah. Betul? Ya, insyaAllah. So Datuk Hassan, akhir kata Datuk Hassan, saya rasa pun macam itulah, sebab sama ada dia pergi secara terhormat ataupun kita anggap sebagai cuti rehat lah untuk sementara waktu. Cuti rehat tu terhormat. Jadi supaya jangan last minute kata hari ini umum bubar parlimen, okey saya itu dah masa tu dah disuntuk. Tetapi kalau benda ni tidak berlaku, Datuk Seri, apa akan jadi kepada UMNO? Dan soalan yang kedua, there is a lot of uncertainty. Ya, saya rasa lah. Jadi bagaimana untuk memulihkan semula UMNO kalau itu tidak berlaku, Datuk Seri? Adakah any solution from your dalam keadaan sekarang ni? Kalau saya bagi contoh lah, kan, kalau mengikutkan dari proses peremajaan UMNO ni, orang kata ni bukan hanya nak tunggu calon-calon muda yang baru dalam pilihan raya yang akan datang. Dia proses peremajaan kepimpinan ni mesti berlaku di peringkat cawangan, mesti berlaku di peringkat bahagian, dan juga mesti berlaku di peringkat sayap pemuda, wanita, puteri ni. Tapi kalau dalam kita punya parti constitution, selepas kita menghadapi cabaran kekalahan pilihan raya yang lepas, dan kita kata bahawa kita akan lebih berdisiplin dalam tempoh 3 tahun, kita akan adakan proses ni. But we choose not to do it. Kan? Kita tambah 18 bulan lagi. Tapi bila dah tambah 18, dia punya lab dia tu, kita tukar constitution lagi. Kita nak tunggu supaya biar pilihan raya dulu, baru kita buat proses. So bila nak pilihan raya tu, siapa yang nak berani nak langgar presiden? Kerana all the aspired to be the candidate, dia punya candidacy tu depends. Kalau Zahid Hamidi tak bagi dia punya sign, macam mana nak jadi calon? Akhirnya Datuk Seri, that is the power of the president. Akhirnya Datuk Seri, kalau semua proses ini tidak berlaku, apa akan jadi kepada UMNO? Saya fikir dan saya berdoa lah supaya tidak berlaku lah. It might be the end of the story lah. Kan? Pasal kita tak ada, kita tak nak sambut peringatan yang berlaku. Saya fikir bahawa nobody should hold UMNO for dia punya own exclusivity. Ini hak saya. No. UMNO ni hak orang Melayu, hak rakyat Malaysia and all that lah. Dan kalau kita nak gunakan ini sebagai kita punya perisai untuk apa pun kepentingan kita pun, dia tidak akan bagi manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah mengikuti program Cuit dan Selak selama setengah jam tadi, dan hasil daripada perbincangan yang telah kita lakukan bersama dengan mantan anggota Majlis Tinggi UMNO selama 10 tahun dan juga ahli UMNO selama 50 tahun, kita dapat membuat satu conclusion, dapat satu rumusan bahawa parti UMNO yang menerujui negara sekarang ni bukanlah hak individu, dan sesiapa yang mempunyai masalah di dalam parti tersebut haruslah berundur secara terhormat. So dengan itu kita akan berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Terima kasih.